Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat sama-sama kita bersua kembali dalam siri kajian Al-Quranul Karim, dan pada pagi ini kita akan menyambung kajian dan tafsiran daripada surah Taha ayat ke-25, di mana firman Allah Subhanahu wa taala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. Baik, Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah mana Allah perintahkan Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, idhhaba ila fir'auna innahu tagha, pergilah kepada Fir'aun kerana Fir'aun itu adalah sangat zalim dan melampaui batas. Lalu doa Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi shrah li sadri, ya Allah lapangkanlah untukku dadaku, kerana untuk menyampaikan dakwah Islam yang sangat hebat ini memerlukan kelapangan dada, ya, untuk bersabar di atas keburukan Fir'aun, kezalimannya, sifat melampaunya memerlukan kepada kelapangan dada. Ya, lalu Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk supaya dikurniakan dengan kelapangan. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri, dan mudahkanlah untukku urusanku. Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dipermudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan-urusan dakwah dipermudahkan. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah yang terbohol dari lidahku, apa yang kaku daripada lidahku. Ya Allah, bukalah, lepaslah. Ya, maknanya Nabi Musa berdoa kepada Allah supaya dikurniakan kelancaran di dalam menyampaikan dakwah. Kerana apa? Dikatakan bahawa Nabi Musa alaihissalam ketika waktu kecil Fir'aun ingin membunuh Nabi Musa. Ya. Lalu Nabi Musa alaihissalam waktu itu dipertahankan oleh ibu angkatnya yang bernama Asiyah, ya, isteri Fir'aun. Kata Asiyah, dia masih kecil. Sebab Nabi Musa dia menarik janggut Fir'aun. Disebut dalam tafsir, ya. Nabi Musa AS bila duduk di atas riba Fir'aun, dia menarik dengan kuat janggut Fir'aun. Bila dia tarik janggut Fir'aun dengan kuat, maka Fir'aun pun marah dan dia kata, mungkin inilah budak yang akan membunuh aku nanti. Yang akan merampas kekuasaan aku, yang akan menentang aku. Lalu Asiyah kata, dia masih budak-budak lagi. Dia tidak tahu apa-apa. Lalu Fir'aun nak bunuh juga. Maka kata Asiyah, mari kita uji budak ini. Maka diberikan dua perkara. Yang pertama, disediakan dua perkara untuk Nabi Musa memilih. Ya, yang pertamanya, kalau tak silap, madu. Disediakan madu. Yang keduanya, api. Bara api. Bara api dengan madu. Bara api dengan madu. Maka disuruh Nabi Musa memilih. Maka Nabi Musa nak memilih madu ataupun susu.
madu ataupun susu. Nak pilih madu atau susu. Tetapi ditepis oleh Jibril, maka dia terpegang bara api. Lalu dia ambil bara api itu, masuk dalam mulut dia. Kena pada lidah, berlaku benturan pada lidah atau bengkak pada lidah itu. Akhirnya Nabi Musa AS, dia punya percakapannya agak kurang lancar sikit dengan sebab itu. Maka kerana itu Nabi Musa AS berdoa kepada Allah supaya dia boleh bercakap dengan lancar. Wahlul 'uqdatam min lisani. Kerana dalam menyampaikan dakwah ini, percakapan adalah sangat penting. Kefasihan di dalam percakapan adalah sangat penting. Bercakap itu sangat penting. Kelancaran di dalam percakapan atau fasahah di dalam percakapan ini adalah sangat penting di dalam menyampaikan dakwah. Mana mungkin seorang nak menyampaikan dakwah kalau dia sendiri tidak bisa bercakap, dia sendiri tidak mampu berkata-kata dengan baik. Yafqahu qawli, supaya mereka mengerti perkataanku. Waj'al li waziran min ahli. Dan Nabi Musa berdoa kepada Allah, meminta supaya diberikan seorang pembantu daripada keluargaku. Waj'alli, jadikan untukku, waziran min ahli. Waziran makna pembantu. Kalau istilah sekarang, wazir ini makna menteri. Menteri ini adalah pembantu kepada Perdana Menteri. Maka Nabi Musa minta, bagi aku seorang pembantu ya Allah, yang min ahli, daripada kalangan keluargaku. Lalu Nabi Musa AS meminta saudaranya Harun. Haruna akhi. Harun saudaraku. Harun ini dikatakan dia adalah abang kepada Nabi Musa AS. Harun bin Imran. Jadi Nabi Musa minta, manakala seorang dakwah kepada Fir'aun ni yang sangat zalim, bukan sesuatu yang mudah, Nabi Musa memerlukan kepada pembantu. Bila ada pembantu tu, makna dia kuat sikit lah. Sebab ada pembantu, dia rasa lebih tenang untuk menyampaikan dakwah itu. Harun akhi. Ushdud bihi azri, teguhkanlah dengan dia kekuatanku. Jadi Nabi Musa minta kepada Allah, dengan Nabi Harun itu diperteguhkan kekuatan Nabi Musa. Kerana nak menyampaikan dakwah, dia memerlukan kepada kekuatan. Kekuatan bukan sekadar kekuatan fizikal, tetapi diperlukan juga kekuatan mental. Diperlukan juga kekuatan dalaman, kekuatan kerohanian. Dan diperlukan juga kekuatan dari sudut teman-teman. Maka Harun membantu Nabi Musa. Ushdud bihi azri. Ushdud maksudnya perteguhkanlah. Azri, kekuatanku. Azri makna kekuatanku. Perteguhkanlah kekuatanku. Wa asyrikhu fi amri, dan sekutukanlah dia dalam urusanku. Makna disekalikan. Maknanya saling bantu-membantu di dalam urusan Nabi Musa AS. Terlibat dengan dakwah sekali. Kay nusabbahaka kathira. Agar bertasbihlah kami kepada engkau sebanyak-banyaknya. Supaya bila Nabi Harun ada sekali bersepakat dengan Nabi Musa, bersekutu dengan Nabi Musa, supaya ada kekuatan. Dan Nabi Musa kata, supaya kami boleh bertasbih kepadamu ya Allah dengan sebanyak-banyaknya. Bila ada teman, senang. Mana nak sembahyang berjamaah, nak berzikir bersama-sama, mudah. Jadi kay nusabbahaka kathira, menunjukkan di sini tuan-tuan bahawa dakwah itu dia perlu kepada teman, mungkin perlu kepada teman, sahabat-sahabat,
Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai para sahabatnya yang menjadi teman di dalam menyampaikan Islam, dan di dalam dakwah ini perlu kepada banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kai nusabbahaka kathiran. Perlu kepada tasbih. Dengan itu, bila kita menyampaikan dakwah, dia perlu kepada kekuatan dalaman. Dia perlu kita bangun beribadah di waktu malam, perlu kepada zikir, perlu kepada bacaan-bacaan doa-doa waktu pagi dan petang, kerana bila seorang itu terdedah kepada dakwah, mungkin dia terdedah kepada pengkhianatan dan kezaliman daripada puak-puak yang dia sampaikan dakwah itu. Mungkin. Ada sehingga sampai ada yang para pendakwah kita ada sampai ke peringkat disihir dan seumpamanya. Jadi dia perlukan kepada kekuatan dalaman dan perlu kepada benteng diri. Itu. Wa nadhkuraka kathiran, dan agar ingatlah kami kepada engkau sebanyak-banyaknya. Wa nazkuraka kathiran, dan agar kami ini boleh ingat kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Al-Kabir. Dalam kitabnya Al-Kabir, permohonan itu dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa berdoa, lalu Allah kabulkan. Dalam doa Nabi Musa sebut, wa yassirli amri, permudahkanlah untukku urusanku. Kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, Allah makbulkan doanya dan Allah berikan Nabi Musa dengan 4 kenikmatan. 4 nikmat. Yang pertamanya nikmat al-wujud, kehidupan, dia wujud hidup. Yang keduanya nikmat hayat. Yang tadi wujud ada, yang kedua hayat, hidup. Dah ada, dia hidup pula. Itu nikmat Allah bagi kepada Nabi Musa AS. Ada orang dia ada tapi tak hidup. Ini ada, lepas tu hidup. Yang ketiga kudrat, makna mempunyai kekuatan, kemampuan. Dan yang keempatnya nikmat akal. Allah kurniakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi tuan-tuan, kita pun sama juga. Kalau Allah bagi kita 4 ni, ini satu nikmat yang sangat besar. Pertama, wujud ada dalam dunia ni. Kedua, kita hidup. Ketiga, kita kudrat, ada kekuatan, ada kemampuan, ada keupayaan. Kalau dia hidup saja tapi tak ada upaya, lumpuh, terlantar 10-20 tahun, apa manfaatnya? Apa guna? Kerana itu bila Allah kurniakan kita kudrat, mana kekuatan, keupayaan, boleh bergerak, maka itu satu nikmat Allah. Dan yang keempatnya, nikmat akal Allah bagi. Kita dahlah ada, hidup pula, berkeupayaan pula, dan ada akal pula. 4 ni nikmat Allah yang besar yang mesti kita syukur dan ingat kepada Allah banyak-banyak. Ada orang dia ada, dia hidup tapi tak ada keupayaan. Ada orang dia ada dan hidup dan berkeupayaan tetapi tak ada akal pula. Maka 4 perkara ini merupakan nikmat Allah yang besar. Wujud, hayat, kudrat dan juga aqlun, akal. Jadi itu adalah nikmat yang besar. Dan di akhiri ayat ini, pada ayat ke-35 Allah sebut, innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau terhadap kami adalah maha memperhati. Jadi Allah Ta'ala ni amat memerhatikan kita, tuan-tuan. Allah memperhatikan kita, di mana kita tidak lepas daripada tilikan Allah, pemerhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doa ini juga kita boleh amalkan. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini juga boleh kita amal supaya dipermudahkan oleh Allah
akan segala urusan kita. Dan satu perkara lagi, kita sebut tadi Nabi Musa AS kurang lancar dari segi percakapan. Kerana waktu kecil dia telah mengambil bara api dan makan. Baik, ini disebut oleh Allah dalam surah Az-Zukhruf 52. Am ana khairun min hadha alladhi huwa muhin wa la yakadu yubin. Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Kata Fir'aun, bukankah aku lebih baik daripada orang yang hina ini, yang hampir tidak didengar jelas apa yang dikatakannya. Wala yakadu yubin, yang makna apa dia cakap pun tak apa nak jelas. Ya, bukankah aku lebih baik lagi daripada orang yang hina ini? Ini kata Fir'aun dengan penuh kesombongan. Maka kerana itu Nabi Musa minta kepada Allah supaya dikurniakan kelancaran di dalam berkata-kata supaya boleh menyampaikan dakwah dengan lancar. Mana di situ kurang, bukan kata bercakap tak boleh bercakap langsung. Maksudnya Nabi Musa AS kesan daripada itu dia agak kurang sikit dari sudut kelancaran. Tapi bukanlah sampai mencacatkan kenabian. Tidaklah sampai mencacatkan kenabian. Cuma agak kurang sedikit di situ. Dan Nabi Musa minta diberikan kelancaran oleh Allah. Maka Allah memberi kepada Nabi Musa kelancaran di dalam percakapan. Kemudian selepas itu, dan Nabi Musa AS berjaya menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Berjaya menyampaikan, bukan berjaya menarik Fir'aun beriman, bukan. Sebab soal hidayah milik Allah. Fir'aun nak beriman tak beriman terpulang, tapi berjaya menyampaikan dakwah. Kerana kewajipan kita adalah menyampaikan soal hidayah, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.